para sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini yaitu suratul Ikhlas, lantas yakin seyakin-yakinnya bahawa Tuhan namanya Allah. Ya, Tuhan kita ismu zat, nama Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tunggal, yakni tunggal ni, nak faham tunggal ni maknanya satu yang tidak ada dua. Kalau satu ikut angka, kalau urutan sistem nombor, satu ada dua, lepas dua tiga. Ni kita sebut tunggal. Tunggal iaitu satu yang tidak ada duanya. Maknanya jangan samakan dengan ulama kita punya cermat nak ajar kita ni. Maknanya satu yang tidak ada dua. Jangan samakan dengan bilangan angka. Lepas satu, dua. Maknanya lepas satu, dua. Ada dua. Tak. Mana Allah Ta'ala ni Maha Tunggal. Tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tunggal, yakni yang disebut dengan istilah Esa. Allah yang Maha Esa. Bukan dua, bukan tiga. Ia bukan bapa, ia bukan anak seseorang, sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka. Nasara ni siapa? Nasara ni Kristian lah. Kristian lah. Nasrani ni Kristian lah. Ya. Yahudi lah. Nasara tu siapa dia? Orang Kristian. Jadi mereka ni golongan Nasara beranggapan bahawa Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Thalithu Thalathah. Maknanya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Tu laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Dalam suratul Maidah Allah Ta'ala berfirman, telah kafirlah siapa yang mengatakan Allah itu ada tiga. Apa ada tiga tu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mak. Ya, kafir siapa yang mengatakan Allah Ta'ala thalithu thalathah. Itu dalam suratul Maidah. Ya, baik. Dan tidak pula seorang pun yang menyerupainya, tiada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat sifat ni. Ayat menyatakan tentang sifat Tuhan. Menjawablah tadi persoalan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik tanya, "Ya Muhammad, tolong ceritakan macam mana sifat Tuhanmu? Kerana Tuhan aku sebelum ni yang duduk dekat sekitar Kaabah tu Tuhan emas, Tuhan perak. Itu Tuhan kita. Tuhan nenek moyang kita ada rupa emas, perak, mahal-mahal, diukir jadi sembahan. Macam mana Tuhan kamu pula, wahai Muhammad?" Maka Nabi pun diam sekejap, turunlah suratul Ikhlas ni. Maka menjawab persoalan apa dia? Suraqah bin Malik pada ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Dan Allah Ta'ala itu tiada yang setara dengan dia, yakni tidak berupa dengan makhluk. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah beriktiqad, ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan segala sesuatu. Sebab itu kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Sebab duduk itu sifat siapa? Sifat makhluk. Adakah kita nak mengatakan Allah Ta'ala ni ada persamaan dengan makhluk, sedangkan Allah Ta'ala sebut pada ayat 4 ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ni tiada yang setara, yang serupa dengan dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni istawa alal arsh, duduk di atas arash, bersemayam di atas arash, seumpama seorang raja yang duduk pada singgah sana yang hebat, itu musyabbihah. Musyabbihah artinya menserupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah, itu bukan iktiqad kita. Jangan sekali-kali terpalit dengan pahaman itu. Dan yang ada pahaman itu telah kita sebutkan pada kuliah minggu lepas, golongan siapa yang ada pahaman musyabbihah dan mujassimah ni? Tak lain tak bukan mereka yang menganuti pahamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
ataupun kita sebut dengan istilah kaum kelompok yang ikut pahaman Wahabiyah. Mereka ada i'tiqad tu, musyabbihah. Jadi musyabbihah adalah satu i'tiqad yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, atau lain kata kufrun. Kufur. Siapa? Kita tak kata siapa. Kita kata sesiapa. Ayat ni umum. Sesiapa yang ada i'tiqad yang macam itu, maka i'tiqad yang demikian mengeluarkan dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana jelas dalil-dalil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan antaranya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala tidak setara, tidak ada sesuatu yang setara, yang serupa dengan dia. Maka i'tiqad kita Allah Taala tidak serupa, mukhalafah. Kita belajar dalam sifat 20, Allah Taala mukhalafatuhu Taala lil hawadith. Mukhalafah tu artinya bersalahan Allah Taala dengan segala yang baharu. Yang baharu ni makhluqat, semua makhluk. Maka Allah Taala bersalahan ia dengan segala makhluk. Maka mustahil pada akal kita Allah Ta'ala itu serupa ia dengan makhluk. Jelas akidah kita itu begitu. Mana akidah kita ni sangat terikat dengan panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu i'tiqad kita, ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia kata Tuhan itu bertempat, Tuhan itu ada tangan, Tuhan itu ada kaki, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah.